إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد. Yang saya hormati ya tuan kuasa masjid, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu lagi pada bulan ini dan kita masih lagi membicarakan buku faraid, permasalahan dan jawapannya. Sahabat mana dah? Muka surat 47. Kita sampai pada muka surat 47. Soalan ke-46. Betul Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan yang mendapat ataupun disebut sebagai asabah bil ghairi dan berapakah golongan mereka? Sebelum kita masuk asabah bil ghairi, suka kita nak ulang balik ataupun ulang kaji pelajaran yang lalu, iaitu bila kita masuk bab asabah ni, asabah terbahagi kepada 3. Yang pertama kita sebut dah pada bulan lepas, iaitu asabah binafsih, asabah dengan sebab diri dia sendiri. Semuanya lelaki, bermula daripada anak-anak si mati, kemudian ayah dia, datuk dia, kemudian adik-beradik dia, kandung ataupun sebapak, serta anak-anak lelaki mereka, dan ke bawah, dan juga pakcik mereka, sama ada kandung atau sebapa, dan anak-anak mereka, wa in nazala, dan ke bawah. Ada 4 kategori ataupun 4 orang golongan yang layak menerima dengan disebut sebagai asabah binafsih. Semuanya lelaki. Semuanya lelaki. Contohnya, Ali mati, ada seorang anak lelaki, maka anak lelaki dia akan dapat 100% harta dia. Kalau bertembung semua, Ali mati, dia ada anak lelaki, dia ada ayah, dia ada datuk, dia ada pakcik, dia ada adik-beradik. Yang dapat asabah hanyalah anak dia saja. Asabah maknanya apa? Dia boleh ambil semua 100% kalau dia seorang, solo, ataupun dia akan mengambil baki kalau ada ashabul furu' yang lain. Apa dia ashabul furu'? Ahli waris yang mendapat kadar yang disyarakkan oleh syarak kita, disyariatkan oleh syarak. Okey, itu asabah. Sedikit ulang kaji. Jadi pada malam ni kita masuk asabah bil ghairi. Siapakah dia? Apakah dimasukkan dengan asabah bil ghairi? Asabah bil ghairi ialah seorang ahli waris yang mengambil harta pusaka secara semua dengan sebab ada yang lain dekat dengan dia. Ada je orang tu menyebabkan dia ni akan mendapat bersama-sama dan akan mengambil hak tersebut. Sebagai contoh, anak perempuan, jika bersamanya anak lelaki, maka anak perempuan yang pada asalnya jika dia hanya tinggal berseorangan, maksudnya kalau dia tu seorang je, maka dia akan mendapat 1/2 atau 2/3 ketika ramai. Akan tetapi dengan wujudnya bersama anak lelaki akan menjadikannya asabah disebabkan wujudnya anak lelaki tersebut. Secara mudahnya tuan-tuan sekalian, yang pertama nak kenal asabah bil ghairi ni, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Asabah binafsih, semuanya lelaki. Baik. Okey, mereka siapa dia? Ada 4. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan kalau tak ada anak lelaki-lelaki, dia akan dapat 1/2 kalau seorang. Kalau ramai 2/3. Tapi kalaulah anak perempuan ada anak lelaki, anak lelaki tadi kategori apa? Asabah binafsih. Bila ada anak perempuan, dia akan tarik anak perempuan tu bersama dengan dia. Maka kita akan pergi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzin unsayain, iaitu Allah Subhanahu wa taala fardukan lelaki akan dapat 2 bahagian. Contoh, Ali mati pula sekali lagi. Dia ada anak perempuan seorang, berapa dapat kalau seorang? Anak-anak perempuan yang belakang, berapa dapat kalau seorang? Tak dengar. Nak berapa? 1/2. Memang aurat, dia kata suara perempuan tu aurat. 1/2. Kalau ramai 2/3.
Ali mati, dia ada anak perempuan 2 orang. Anak perempuan dapat apa? Baru bagi jawapan tadi. Betul lah, Melayu mudah lupa. 2/3. 2/3 kalau lebih pada seorang. 2/3. Kalau ada 7 orang, 2/3 juga. Kalau seorang, 1/2. Baik. Tapi kalau ada anak lelaki bersama dengan dia, menyebabkan anak lelaki ni akan tarik dia bersama-sama, maka waktu tu lelaki akan dapat 2, perempuan akan dapat 1. Contoh, Ali mati, ada anak perempuan seorang, ada anak lelaki seorang. Maka anak lelaki seorang tu macam 2 orang, anak perempuan seorang. Jadi ibaratnya Ali ada 3 anak. Tu sebab lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Dia akan ambil semua harta tersebut kalau tak ada waris yang lain. Boleh faham? Okay, boleh faham. Yang kedua, cucu perempuan. Syarat cucu nak dapat pusaka mesti dia anak kepada anak lelaki saja. Ni tuan-tuan kena sematkan dalam kalbu diri masing-masing. Yang dapat layak pusaka cucu ni hanya anak kepada anak lelaki saja. Anak kepada anak perempuan kita beri dengan cara yang lain, sama ada dengan wasiah ataupun dengan hibah yang kita beri sewaktu kita hidup tu, hibah. Jadi cucu perempuan dia bersama dengan siapa? Cucu lelaki. Tu lah pasangan dia. Dia tak boleh cucu perempuan dengan anak lelaki-lelaki, tak boleh. Kalau cucu perempuan dengan anak lelaki-lelaki, anak lelaki yang dapat cucu, hai bye, tak dapat apa-apa. Dapat tengok sajalah. Ayah kita hidup, takkan anak dapat juga? Tak dapat ayah ialah dapat lelaki tu. Jelas tak tuan-tuan? Pandai belakang. Yang kesi, saudara perempuan kandung, adik-beradik kita kandung, SPK. Selalu saya letak saudara perempuan kandung ni SPK, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung bersama siapa? Saudara lelaki kandung. Betul tak? Dia takkan jadi asabah bil ghairi kalau saudara perempuan kandung bersama saudara lelaki sebapak. Tak boleh. Dia mesti sama taraf, kandung dengan kandung, sebapak dengan sebapak. Boleh faham bapa-bapa sekalian? Alhamdulillah. Tak jawab pun saya kata faham lah tu. Saudara perempuan kandung ni berapa? Kalau seorang setengah, kalau ramai 2/3. Secara mudahnya saya sebut sini kaedah kat bawah tu. Nanti saya sebut kaedah. Yang saudara perempuan sebapak. Jika ada bersamanya saudara lelaki sebapak, dia sama taraf. Bila ada 2 ni, pasangan ni, menyebabkan mereka boleh mengambil baki harta. Ulang balik, asabah sama ada diambil 100% ataupun diambil baki Assalamualaikum, baki harta. Tengok sini. Keadaan kita ni, saya dah tulis kat bawah tu, sekejap saya duduk balik. Saya dah tulis kat bawah tu kaedah. Kaedah ni senang. Setiap ahli waris yang dapat 1/2 ketika seorang dan 2/3 ketika ramai akan menjadi asabah bersama saudara lelakinya. Mudah. Kalau tuan-tuan ingat balik, siapa dia dapat 1/2? Siapa dia dapat 2/3? Mudah kan? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, suami. Cuma suami tak ada lebih pada seorang. Ada. Kecuali dia nikah cerai mati, nikah balik tu lain. Suami tetap seorang. Jadi tertolaklah suami kat sini. Sebab kalau ramai, tak ada suami ramai. Seorang je. Jadi, kalau sesiapa mendapat pusaka 1/2 ketika seorang dan 2/3 ketika ramai, mereka akan menjadi asabah bil ghairi kalau ada pasangan dia masing-masing. Tu saya nak jelaskan macam tu lah. Jadi mudah tuan-tuan, macam Allah SWT. Contoh ingat saya sebut tadi, paksi dia asabah ni, paksi dia adalah, kena ingat asabah ni sama ada dia ambil 100%, tak 100%, ataupun dia ambil baki. Ambil baki ni, baki selepas dibagi kat siapa? Selepas dibagi kepada ahli waris yang mendapat dengan kadar fardu. Fardu ni apa dia? Kadar yang syarak tetapkan. Contoh, Lan mati. Dia ada siapa dia? Dia ada ibu, contoh, ibu.
Ibu ni fardu ke asabah? Ibu-ibu. Fardu ke asabah ibu-ibu sekalian? Tak ada kan, kita tak jumpa asabah ibu kan. Jadi ibu ni fardu. Ibu dapat tengok siapa waris lan. Lan ada ibu, lan ada seorang anak perempuan. Ibu bila mana ada anak, anak dia ada anak, mana ibu akan dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Sekarang tinggal anak perempuan. Anak perempuan seorang, tak ada anak yang lain, maka dia akan dapat 1/2. Betul? 1/2. Okey, kalau anak sini 7, dapat berapa? 2/3. 7 2/3. Nah. Okey. Ada tak asabah kat sini? Ada asabah tak? Assalamualaikum. Ada asabah tak? Oh payah weh. Kenapa? Ada makan malam ni? Ada asabah tak? Tak ada asabah. Sebab tak ada lelaki sini. Ibu perempuan, jangan ibu lelaki. Nah. Jadi 7 anak perempuan. Jadi kat sini ada 1 cucu lelaki. Boleh jadi asabah tak? Boleh jadi asabah bil ghairi tak? Boleh jadi tak boleh jadi? Boleh jadi asabah bil ghairi? Tak boleh. Dia akan jadi asabah bin nafsi. Dia akan dapat baki. Dia tak boleh tarik anak perempuan bersama sebab dia title cucu. Cucu tak kuat. Jadi cucu kekal dapat baki. Ni apa panggil asabah apa? Oh berat. Asabah bin nafsi. Asabah tingkatan pertama. Asabah bin nafsi. Semua lelaki kan. Okey, kenapa dia tak boleh tarik? Sebab title dia cucu. Title dia cucu. Tapi kalau kat sini cicit, kalau di sini cucu, dia beza. Kalau dekat sini 7 cucu perempuan. 2/3 juga. 2/3 juga. Ya. Kat sini bukan cucu, ciut. 1 ciut lelaki. Jauh tak cucu dengan ciut? Jauh. Cucu, cicit, ciut. Kalau cucu, ciut boleh tarik dia. Tu perbezaan dia. Tapi anak tak boleh. Tu yang kaedah ulama sebut. Bayangkan kalau ciut, piut, peon semua ke bawah tu, dia boleh berlaku. Baik. Itu beza. Cuma kita kembali balik anak perempuan tadi. 7 anak perempuan. 7 anak perempuan, 2/3 asabah tak ada. Okey, datanglah sini contohnya ada seorang anak lelaki. Rupanya lan ni nikah 2. Baru datang. Tak ada, dia kata saya lah anak lan. Nama saya Lin bin Lan. Jadi bila ada seorang anak lelaki, automatically mereka ni ambil baki ke ambil semua? Mereka ambil baki. Kenapa tak ambil semua? Ni ada 1/6, bagi 1/6 dulu. Baki dapat kepada mereka. 7 anak lelaki, 1 anak lelaki ni macam 2. 7 anak perempuan macam 7. 7 campur 2 9. Okey, kita buat kiraan. Baki ni tak ada nombor sebenarnya. Nombor ni saya letak je. Asalnya tulis baki je. Jadi 1/6 fardu. Kita ambil 6 asal masalah. 6 darab berapa dapat 6? 6 darab 1 dapat 6. Baki berapa? Ni baki. Baki berapa? 5. 5 boleh bagi tak dengan 9? Boleh tak bagi dengan 9? Boleh kalau pakai kalkulator. Tak nak pakai kalkulator. Kita nak buat pembahagian tepat, maka kita kena buat pembetulan angka pembahagi. 6 ni kena darab dengan 9. 6 darab 9 apa? 54. 6 darab 9 54. Okey. 6 darab 9 54. 1 pun kena darab 9. Berapa? 1 darab 9 9. Baki ada berapa? Tak payah hiraukan baki tersebut. Senang je. Anak lelaki ni seorang kan? Seorang. Dia akan dapat sekali ganda dengan 5. Dapat apa? 10. 5 ni, setiap seorang dapat 5. 5. 5. 5. 5. 5. Tu 2, 3, 4, 5, 6. 5. Itulah kadar dia. Daripada 1/6 dia berubah menjadi 9/54. Anak perempuan akan dapat 5/54. Anak lelaki dapat 10/54. Inilah namanya asabah bil ghairi. Kenapa perempuan jadi asabah? Sebab ada anak lelaki.
bersama-sama dengan dia. Nampak? Tak nampak pun koyak nampak lah. Okey. Yang tu tak payah baca lah. Yang contoh tu tak payah. Sebab saya dah bagi contoh ni lah. Okey. Yang tu tuan amati sendirilah insya-Allah. Boleh jelas Jadi kita dah belajar asabah bi nafsih, asabah bil ghairi. Ada soalan tak asabah bil ghairi? Ada soalan tak? Kena tanya. Kalau tak faham kena tanya. Kalau saya tanya, saya seorang yang faham. Itu tak kena tanya. Boleh lah tak? Nampak boleh tu. Boleh lah, dia kata boleh lah. Okey Soalan ke-47. Siapakah yang dimaksudkan dengan asabah ma'al ghairi? Nampak? Tadi asabah bin nafsih. Ni istilah bahasa Arab lah. Macam tuan ngaji tajwid lah. Iqla, idgham bila guna, idgham ma'al guna. Tak? Idgham mutamasilai ma'al guna saghir. Benda pula ma'arid li sukung, ma'ling, mak rempik, semua kita tahu. Jadi kena tahu makna sikit. Jadi yang ketiga, yang terakhir dalam bab asabah ialah asabah ma'al ghairi, nama dia. Bil ghairi, ma'al ghairi, bin nafsih. Okey, yang ketiga bil ghairi. Siapakah yang dimasukkan dengan asabah ma'al ghairi dan berapakah golongan mereka? Jawapan, asabah ma'al ghairi bersama orang lain adalah hanya tertentu kepada saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa jika bersama dengan anak perempuan. Jika bersama dengan anak perempuan, ada ulama juga tambah cucu perempuan, cicit perempuan. Bila sebut anak perempuan je, termasuklah anak, cucu, cicit, ciuk perempuan. Syarat cucu apa dia? Saya sebut tadi, mesti anak kepada kita, bukan anak kepada anak lelaki sahaja. Anak kepada anak lelaki sahaja. Dengan syarat tidak ada saudara kandung lelaki ataupun saudara perempuan, saudara lelaki sebapa. Itu syarat dia. Baik. Secara mudahnya saya bagi tahu pada tuan-tuan, asabah ma'al ghairi ini dia tertakluk kepada adik-beradik kandung perempuan ataupun adik-beradik perempuan sebapa bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau cicit perempuan atau ciuk perempuan sahaja. Maka ketika tu saudara perempuan kandung ini akan menjadi macam lelaki, dia akan ambil baki harta. Contoh, Ismail mati. Ada nama Ismail? Tak ada. Alhamdulillah. Ma'e mati, dia ada anak perempuan seorang. Berapa dapat kalau seorang? Tadi baru tanya. Setengah. Dapat apa? Setengah. Ada baki tak setengah? Okey, tengok ada tak waris lain? Oh ada. Ada kakak, Ma'e ada kakak namanya Ma'ilah nama. Ma'ilah tambah marbutah belakang. Jadi perempuan terus. Jadi Ma'ilah. Ma'e mati, ada anak perempuan seorang, ada kakak seorang. Maka kakak ni akan menjadi asabah apa? Ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi, dia akan ambil setengah lagi tadi tu. Angkat cukup 100%. Boleh faham? Kuat dia. Okey, saya sebut tadi asabah ma'al ghairi ni saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan sebapa bersama dengan anak atau cucu atau cicit perempuan. Baik ustaz, sekarang ni Ma'e mati. Dia ada anak perempuan seorang, dia ada kakak kandung seorang, kakak sebapak seorang. Dua kakak dia ada. Yang mana satu akan dapat asabah ma'al ghairi? Dua-dua dapat ke? Kita belajar kan? Memang dua-dua tak dapat. Kandung saja dapat. Sebapak dapat apa? Dapat tengok je. Dapat tengok. Boleh faham jelas. Saudara perempuan kandung dengan, kalau ada dua-dua, kandung dan sebapak, kandung saya dapat, sebapak tak dapat. Tapi kalau kandung tak ada, sebapak baru dapat. Dia ikut keutamaan. Nak sebut kod bahasa Jawa tu payah. Priority, pirate. Susah dah. Kita dah cakap Arab boleh lah, sikit-sikit. Keutamaan lah, mudah kita sebut bahasa wal kansar lah. Keutamaan. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Faham tak? Syarat dia apa dia? Tidak ada saudara lelaki kandung. Kalau ada saudara lelaki kandung, dia jadi apa? Nak tanya tuan-tuan. Nak tanya, tengok. Cekak tak? Ma'e mati. Dia ada anak perempuan seorang. Dapat apa? Setengah. Ada baki setengah.
Dia ada abang kandung seorang, ada kakak kandung seorang. Dia akan jadi asabah apa situ? Jadi asabah ma'al ghairi ke bil ghairi ke bi nafsih? Ada berapa asabah situ? Ada dua. Asabah bi nafsih sebab abang dia lelaki. Bil ghairi kakak tu. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Dia akan jadi bersama-sama. Jadi ma'al ghairi tak ada dekat situ. Tu tuan kena tengok macam mana dia berubah perwatakan asabah tu, sekejap jadi bi nafsih, sekejap jadi bil ghairi, sekejap jadi ma'al ghairi. Tengok contoh kat bawah. Salim telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik-beradik perempuan kandung. Maka penyelesaiannya, anak perempuan mendapat setengah, saudara perempuan tadi mendapat baki daripada peninggalan secara asabah, iaitu 1/2 juga. Dan kata ulama, peringatan, tengok tu, apabila saudara perempuan kandung menjadi asabah ma'al ghairi, maka dia secara langsung akan menjadi seperti kedudukan saudara lelaki kandung. Dia macam jadi lelaki, bukan jadi bukan bapuk, bukan gitu. Mana dia jadi macam lelaki, kuat dia tu. Dalam menghalang saudara sebapa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nampak? Dia boleh halang saudara lelaki sebapa daripada dapat. Ni saudara perempuan kandung. Dah ustaz seorang je ke? Tak, 5 orang ke 7 orang ke saudara perempuan kandung, tetap dia akan dapat baki harta tersebut. Bukan kalau saya bagi contoh seorang, bukan makna seorang, tapi mana kalau 7 orang. Contohnya lan mati, ada anak perempuan seorang, kakak 7 orang kandung, maka kakak ni akan dapat baki lah, bagilah 7 orang. Itu maksud dia. Okey, mudah. Ma'al ghairi ni sangat mudah. Cuma nak bagi maklum pada tuan-tuan, kalau bertembung kandung, perempuan kandung dengan saudara lelaki sebapa, ketika tu hadirin mati Allah SWT, ada anak pula, ketika tu saudara sebapa lelaki tadi tidak akan mendapat pusaka. Sebab yang perempuan tadi macam lelaki dia jadi. Contoh kes, Fatimah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang kakak kandung dan seorang kakak sebapa. Berapakah kadar yang mereka layak? Anak perempuan setengah, kakak kandung setengah. Kakak sebapa terhalang kerana adanya kakak kandung yang lebih rapat dengan si mati. Ini jelaslah kepada kita. Jadi ustaz, saya nak bagi juga kakak sebapa tadi, boleh, dengan syarat tuan-tuan bagi hibah ataupun buat wasiat kepada dia. Yusuf Tayyub meninggal. Yusuf Khalil. Yusuf meninggal dunia dan meninggalkan seorang cucu perempuan dan seorang kakak sebapa tiri dan anak saudara. Berapakah kadar yang mereka layak? Cucu setengah. Syarat cucu pada dia tadi, mesti anak kepada anak lelaki saja. Kakak sebapa akan dapat setengah, asabah ma'al ghairi bersama cucu perempuan. Anak saudara, betulkan ejaan dia, dihalang daripada dapat kerana wujudnya kakak tersebut. Maka tuan-tuan kiaskanlah kepada masalah-masalah yang lain. Ada masalah tak? Ada soalan tak nak tanya? Bab ketiga-tiga asabah tadi. Ustaz, saya memang tak faham langsung, minta ustaz repeat balik. Tuan-tuan tengok YouTube cudahlah. Ya, ya. Mayat tu meninggal. Ya. Ya. Sebelum meninggal dia Ya. pada anak perempuan after dia sekali. Ya. Lepas tu setelah dia meninggal, baru dia menuntut pada anak dia. Dia kata tak betul lah. Baik, kalau dia serah harta masa hidup, serah tu tengok serah maksudnya apa? Serah untuk megang saja, pegang amanah, ataupun serah tu sebagai hibah yang diberikan kepada dia. Kalau serah tu sebagai hibah, maka milik anak. Tapi kalau serah sebagai pemegang amanah saja, maka memang kena fara'i. Tu gitu. Kena tengok pula. Tuan-tuan tu sebab kena saksi semualah benda tersebut. Kena saksi, jangan cakap seorang-seorang. Memang kita percaya pada anak kita tu. Cuma biasalah anak pula ada suami, ada isteri, masing-masing duduk nak pakai duit ni. Zaman gawat, walaupun dah perubahan kerajaan ni, tapi maksudnya kita masih lagi bertatih nak naik atas ni. Maksudnya gawat. Jadi terpaksalah kita hati-hati, cari saksi, alal aqal 2 orang saksi yang paling kemah keming, dan bercataklah perkara tersebut, jangan cakap mulut saja. Bahaya. Sebab depan kita orang bagus macam murid kita dekat Mahat, depan kita pijak semut pun tak mampu. Semut pun pelik, tak mampu aku hari ni. Tapi kalau belakang kita banyak benar lah benda, tu keadaan. Tapi mungkin anak kita, tuan-tuan, tidaklah macam tu. Maksud kita bagi contoh sajalah untuk kita berhati-hati.
Soalan ke-48. Berapakah kadar yang telah ditentukan syarak? Nyatakan dalilnya. Yang ni tuan-tuan boleh baca sendiri, saya tak perlu bacalah benda ni. Sebab kita akan ulang balik benda yang sama. Baik. Ustaz 52. Manakala kadar fardu yang telah ditetapkan melalui ijtihad. Sebab dalam syarak tetap Al-Quran. Masadir tasyri' kita, masadir sumber hukum kita Al-Quran. Kemudian as-sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' al-ulama. Ijma' ulama ni, maka dalam Quran jelas ayat 11, ayat 12, ayat 176 daripada surah An-Nisa tu jelas. Allah jelaskan kepada kita tentang pusaka tersebut. Kemudian ada juga kadar yang ulama bagi ijtihad, pandangan mereka masing-masing. Macam kita dah bicara sebelum ni, beberapa pandangan para ulama. Nah, manakala kadar atau fardu yang telah ditetapkan melalui ijtihad, para ulama telah menambah satu lagi kadar. Macam semalam PM diumumkan sedaran kabinet, dia kata ijtihad dia. Nah, ijtihad ni pandangan dia, betul tak betul terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut macam tu. Jadi hadirin sekalian, kadar atau fardu yang ketujuh ini ialah 1/3 daripada baki pusaka. Saya tak sentuh lagi bab ni sebab kita akan bicara pada bab dia nanti, insya-Allah. Bahagian ini terdapat dalam dua keadaan. Pusaka datuk bersama saudara kandung atau sebapa, laki dan perempuan. Yang ni yang paling susah sekali dalam faraid. Sebab kaedahnya banyak, pengiraannya pun complicated, dan dia perlu kepada asas yang kukuh. Kalau tidak kita akan nganga. Lepas tu tengok ustaz nyapoh aku, mari baik aku makan je lepas isyak ni nak. Gitu nah. Jadi itu tak kena kukuhkan asas. Kalau tidak kita akan jadi tengok jadi pening. Itu. Bukan sakat tuan-tuan pening, saya pun pening. Macam mana nak mengajar biar faham? Sebab nak kena ulang orang Melayu. Baik. Nombor 2, pusaka ibu bersama salah seorang ayah dan salah seorang isteri atau suami disebut sebagai masalah umriyatain. Ni masalah yang mungkin jarang berlaku. Contoh, seorang tu mati, seseorang tu sama ada siapa-siapalah, laki ke perempuan. Okey, dua kes je akan melibatkan seorang mati. Contohnya mak mati, dia ada isteri, dia ada ibu, dia ada ayah. Ataupun Minah mati, dia ada suami, dia ada ibu, dia ada ayah. Maka dalam kes ni ibu tersebut akan mendapat 1/3 baki. Pun kita akan bicara pada bab dia nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Rahabi dalam syairnya berkata, ketahuilah pusaka ada dua bahagian, iaitu fardu dan asabah untuk pusaka yang dibahagi. Saya tanya sekali lagi, fardu tu apa? Fardu tu apa? Alah. Fardu ni kadar yang syarak tetap. Tadi baru baca tadi. Kadar syarak tetap. Nah, berapakah kadar ditentukan syarak? Itu fardu tu. Ada berapa? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Itu fardu tu. Nama dia fardu. Kadar yang syarak tetap. Syarak ni apa? Quran, sunnah, ijma' ulama. Tu yang kita sebut tadi. Baru sebut. Ketahuilah, dia kata pusaka tu dua bahagian. Fardu kadar yang syarak tetap 1/2 tu. Dan asabah. Apa dia asabah tadi? Asabah tadi apa dia? Ambil semua ataupun ambil baki. Ada berapa jenis asabah? 3. Binafsih, bil ghairi, ma'ari li sukun. Ma'al ghairi. 3 tu. 3. Ya, ada orang macam tu, nawaitu samawadin. Salah baca sebab jarang puasa. Nawaitu raf'al hadasil akbar. So, hadas besar terus baca tu. Fardu dan asabah untuk pusaka yang dibahagi. Fardu dalam Quran ada 6. Tiada lagi fardu selainnya. Apa dia 6 tu? 1/2, 1/4, 2/3, 1/3, 1/6 dan 1/8. Itu 6. Tiada lagi fardu selainnya. 1/2, 1/4 dan 1/8. 1/3, 1/6 ditetapkan dengan nas syarak. 2/3 merupakan bahagian akhir. Peliharalah kerana siapa yang mengingatinya akan menjadi panduan. Itu sebab tuan-tuan, saya sarankan sangat, paling kurang pun dapatlah pengajian kita yang berapa lama ni, tuan-tuan mahir fardu tu pun kemah-kemilah. Tuan-tuan mahir ayat 11, 12, 176, kita dah menguasai hampir 1/3 kepada ilmu ini. Baik. Soalan ke-49.
Baru kita pergi kepada ahli fardu itu. Ni kalau boleh ni kita pergi satu-satu. Tuan-tuan tenang sikitlah, kita tahu apakah kadar-kadar dia. Soalan ke-49, siapakah yang layak mendapat dengan kadar 1/2 dan apakah syarat-syaratnya? Siapakah dapat 1/2 dan apakah syarat-syaratnya? Golongan yang mendapat 1/2 dengan kadar tersebut ada 5 golongan. Yang pertama, suami-suami sekalian, kita layak terima pusaka isteri kita kalaulah syaratnya isteri mati tidak mempunyai zuriat. Tapi sini semuanya tokoh tak dapat 1/2 nak. Memang tak dapat. Dan kita pun tak harap isteri kita mati dulu sebelum kita. Saya lah, tuan-tuan tak tahu macam mana. Saya tak harap macam tu. Saya harap biarlah saya dulu. Tu keadaan. Bukan mana cinta sangat, tapi keadaan nak sebut keadaan. Sedih tak tahulah macam mana kita nak peluk batal je gitu. Tu sebab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebut, aku malu nak menghadap Allah dalam keadaan aku ni bujang. Bukan Abu Dzar tak kahwin, tapi kalau isteri dia mati dia akan kahwin lain. Tapi kita sebab setia sangat ikut wasiat isteri, jangan nikah, tak nikah. Dia kata kalau abang nikah abang takkan jumpa saya kat syurga. Mana tahu dia masuk syurga. Mana tahu. Nikah tak ada masalah. Haram anak tegah ayah mak kahwin, haram. Mak dia kata mak nak kahwin lah, mak jumpa balik power mak, rupanya imam kita kapung. Tak sah lah mak, tak sah lah. Kalau mak kahwin, mak bukan mak saya, sudah. Gitu pula. Kalau mak kahwin, saya tak nak balik dah rumah ni. Mak hanya isteri ayah saja. Hukumnya deraka anak tersebut. Sebab mu tak bagi mak kahwin. Cik tanya, mu nak mak buat apa kahwin? Mak dah tua. Ikut suka dia lah, tuan-tuan ni nak kahwin. Tua muda pun. Mu sibuk apa? Yang pertama, kalau suami, kawan saya ada seorang, ayah mertua dia, memang waktu dia isteri dia meninggal 2-3 tahun, moyok makan tak lalu, tidur tak kenyang, tidur tidak lena, mandi tak basah, sedih. Jadi anak-anak pun tengok sedih. Dora cetong, dengan kata dora cetong, tak mampu jalan. Dan sekali dikawinkan, anak-anak cari kahwinkan. Dulu dalam WhatsApp group semua kata anak-anak tak sayang ayah dah, tak pernah tegur ayah tiap-tiap hari. Lepas kahwin dia pula tak tegur anak-anak. Tuan-tuan. So, sibuk. Jadi sihat. Tu. Tak percaya terah. Tak betul. Pengalaman orang lah, pengalaman kita. Syaratnya suami itu mesti isteri tak ada zuriat. Jangan pula doa ya Allah biarlah isteri saya tak jangan beranak, jangan gitu. Kalau kaya membalu juga doa tu. Tapi kalau tak kaya, tak payah. Doalah supaya isteri kita dapat zuriat. Dan jangan kita catu-catukan zuriat tersebut. Dan Allah nak bagi banyak, bagi. Sebab Nabi berbangga dengan ramainya umat dia pada hari kiamat. Kita pula nak catu anak. Tak cukup gaji dia kata. Allah SWT sebut, kami bagi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Apa merisau sangat? Anak tak tumpang rezeki kita gambarnya tumpang rezeki dia. Tak. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi suami-suami 1/2 kalau isteri tak ada anak. Yang kedua, anak perempuan. Syarat anak perempuan untuk dapat 1/2 mesti dia tunggal, dia seorang. Tadi dia sebut banyak kali dah. Yang kedua, tidak ada bersertanya anak lelaki. Itu syarat, 2 je syarat anak perempuan. Mesti dia tunggal dan tidak ada anak lelaki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalaulah anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 daripada harta tersebut. Faham tak tuan-tuan? Anak-anak perempuan sekalian faham? Faham. Sini ada tak yang anak perempuan tunggal sini? Tak ada. Semua ada pasangan macam alhamdulillah, tak apa. Ada tunggal, ada seorang. Tapi kawan saya tu anak lelaki tunggal. Berbahagialah anak lelaki. Abang saya pun seorang, ada seorang anak lelaki je. Kereta banyak, anak lelaki seorang. Dapatlah kat dia seorang. Mak ayah tak ada dah. Yang ketiga, cucu perempuan. Syarat cucu perempuan mestilah dia ni anak pada anak lelaki-lelaki, kena ingat cucu. Yang pertama syarat dia hendaklah bersendirian. Dia tunggal, seorang. Tiada adik-beradik lelaki yang akan mengasabahkannya
dan tidak ada bersertanya anak lelaki ataupun anak perempuan bagi si mati. Itu syarat kalau cucu nak dapat setengah. Kalau ada anak lelaki langsung dia tak dapat. Tapi kalau ada anak perempuan, adalah potensi sikit dia nak dapat pusaka. Tu pun tengok pula berapa orang anak perempuan. Kalau seorang, insya-Allah dia boleh dapat. Kalau ramai, memang dia tak dapat. Nah, tapi ada syarat-syarat yang lain pula untuk dia mendapat benda tersebut. Itu kita bicara pada bab lain. Yang keempat, saudara perempuan kandung, SPK tadi, saudara perempuan kandung. Syarat-syaratnya ialah hendaklah dia tunggal, seorang. Mudah ceritanya 1/2 ni semuanya seorang belaka. Nak mudah ceritanya. Nak. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan bagi si mati. Barulah saudara perempuan kandung kita dapat setengah. Ini fardu Jangan tanya pula tadi ustaz yang asabah setengah tu. Asabah. Fardu. Tu kena ingat. Yang ketiga, tidak ada cucu bagi si mati, iaitu anak laki-laki atau anak perempuan daripada anak lelaki si mati. Yang keempat, tidak ada bapa bagi si mati. Kalau ada bapa, adik-beradik confirm tak dapat, walaupun bapa tu dah 98 dah umur dia. Jalan pun ketar dah. Makan tu hirut sup. Sikit je masuk banyak tumpah. Betul Allah SWT, tetap dia dapat pusaka daripada adik-beradik kita tu. Tu ingat, kuatnya ayah super power. Minum pula Tokat Ali, lagi power. Seterusnya, tidak ada datuk iaitu ayah kepada ayah si mati. Cuma yang ni khilaf ulama. Kalau ada datuk, ada pandangan dua mazhab aja. Mazhab tentang pewarisan datuk bersama adik-beradik ni. Itu yang kita bicara pada bab tadi 1/3 baki tu, ada kes yang ni. Mazhab pertama kata kalau ada datuk dan ada adik-beradik langsung tak dapat sebab datuk mengambil tempat ayah. Tapi mazhab yang kedua kata datuk akan dapat bersama-sama adik-beradik dengan 3-4 keadaan. Itu kita akan bicara penghujung kitab ni. Jauh lagi lah tuan-tuan sekalian, tak tahu bila habis. Tak mungkin datang kemudian dia kalau panjang umur insya-Allah. Kemudian Allah SWT sekalian, tidak ada saudara lelaki kandung. Kalau ada saudara lelaki kandung, memang saudara perempuan kandung takkan dapat setengah. Itu je nak sebut. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 176. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang tu mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2. Saya nak tekankan sikit pada tuan-tuan yang tidak ada anak laki-laki, yang berasa bimbang harta dapat pada adik-beradik. Tuan-tuan kena sedar, Allah cerita bab adik-beradik ni punya hebat penekanan Allah kepada adik-beradik ni. Allah cerita pada 2 ayat. Ayat yang pertama, ayat ke-12 daripada surah An-Nisa. Ayat yang kedua, ayat terakhir surah An-Nisa 176 tu. Ayat 12 Allah cerita tentang adik-beradik seibu, laki dan perempuan. Ayat 176 Allah cerita yang kita baca tadi ni, dia cerita tentang adik-beradik kandung dan adik-beradik sebapa. Kenapa Allah cerita? Soalannya, sebab nak jawab persoalan kita. Sebab ramai sangat orang yang bila mana tak ada anak laki-laki, dia dah pening. Kenapa Haji pening? Saya pening kalau saya mati nantilah harta saya dapat ke adik saya tu, saya tak gemar dapat ke dia. Sudah, betul. Dia fikir yang tu Dia fikir lepas dia mati punya panjang pemikiran dia. Hati takut nak macam mana? Kalau macam tu, saya bagi semua anak saya senang. Dah bagi semua, kena tendang dengan anak. Betul Allah SWT, padam muka. Allah kata dah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah. Mak bapak kamu, anak-anak kamu tak tahu siapa yang boleh bagi manfaat kepada kamu. Itulah ketentuan daripada Allah. Faraid tadi, pusaka. Kalaulah Allah tak tekankan beradik-beradik, pastinya kita ni ambil sambil lewa lah. Tak nak bagi. Kalau boleh, tak nak bagi. Mungkin sebab hubungan kita tak rapat. Mungkin sebab sakit hati. Tapi tidaklah boleh menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab kalau nak buat hibah, niat tu biar betul sikit. Kenapa nak buat hibah, pakcik? Saya nak buat hibah ni sebab saya berkenan nak tengok anak saya dapat apa harta saya ada. Saya bekerja untuk demo lah ni. Okey, contoh. Jangan pula, kenapa nak bagi hibah ni Haji? Saya nak bagi hibah ni ustaz, saya beci kat kakak saya tu. Nak, kalau saya mati nanti ustaz, dapat ke dia juga.
saya tak berkenan, tak tenterang hidup saya dalam kubur, kata dia. Nak boleh kita cakap macam tu? Kufur tu Allah SWT. Macam dia tahu pula tak tenterang kalau kakak dia dapat. Sedangkan kata pahala, ulama sebut kalau kita nak sedekah, kalau adik-beradik kita susah, ada orang jiran susah, adik-beradik dulu kita bagi. Ni tak, adik-beradik susah ni makan nasi dengan garam. Kita dah tengok video Rohingya, Allah siang dia makan nasi dengan kicap je. Adik-beradik dengan garam, dengan kicap, kicap sedap lagi. Dia bagi ke Rohingya dulu. Macam sekarang orang sibuk dengan Kemboja, bukan tak boleh bantu Kemboja, silakan bantu tuan-tuan sekalian, silakan bantu, teruskan bantu. Sri Lanka semua dia pergi. Kita lupa Sabah Sarawak ni. Sabah kita lupa. Mahal Ustaz, mahal. Akikah tak lalu sana. Memanglah mahal. Duduk kat Malaysia mana dia murah. Sahabat saya Ustaz Akhwan Afandi duk live semua, sekejap dengan Rabbani, sekejap dengan Abang Ijai EYE, kutip dana Sabah Care, kutip dana pergi hantar sana. Ni Ramadan ni sibuk dah ni, nak cari ustaz-ustaz budak-budak muda hafal Quran, hantar ke pedalaman. Video yang saya tengok baru ni tuan-tuan sangat menyedihkan. Kalau tuan-tuan banyak harta, tuan-tuan teringin nak ikut ekspedisi dia ni, pergi ikut dia. Dia pergi satu surau ni, surau yang dia pergi tahun lepas. Tahun lepas dia dah hantar ustaz untuk imam, untuk imamkan surau tu. Tuan tahu tak, dia pergi surau tu hanya ada surau, tapi tak ada orang semayang. Pengerusi surau tu pun murtad. Allah SWT teruk. Sabah, di Sabah punya dahsyat. Tu dia mengadu dalam video, dia kata saya kutip korban tahun lepas 4 ekor je dapat. Tapi kalau Kemboja satu kampung 30 ekor kita bagi. Allah SWT. Itu maknanya kata orang Melayu, kera di hutan disusukan, anak di rumah disepak, diterajang. Tu saya tambah sendiri. Kita lupa rupanya saudara kita dekat tu dekat dengan kita. Faham ke tak faham ni? Jadi tuan-tuan cuba Google lepas ni, cari kat Facebook Akhwan Afandi. Dia ni ustaz motivator, nak menjemput motivasi pun sedap dia ni. Suara macam Jamaah Abdillah. Dia ada banyak bakat Allah bagi, dan kelebihan dia sangat mujahadah. Saya sangat salut kat dia lah. Dia sangat berani pergi ke pedalaman. Dia pergi ke pedalaman, tengok keadaan macam mana, dan paling menyedih itulah tok pengurusi surau pun murtad, keluar daripada Islam, masuk Kristian. Mula-mula Kristian masuk Islam, murtad pula. Ni keadaan yang berlaku tuan-tuan macam Allah SWT di Malaysia. Jadi itu sebab kalau kita nak derma, biar derma kawasan kita dulu. Jangan jangkau jauh sangat. Kalau adik-beradik yang susah, adik-beradik dulu. Jangan jangkau orang lain. Tapi orang Melayu kita sangat pelik perangai dia. Kalau sebut beradik-beradik nak pinjam, sangat berkira. Tapi kalau kawan pinjam, tak kira-kira, malu nak berkira. Allah SWT. Tapi kalau adik-beradik, kamu ni, kamu mesti keluar. Kamu ni nyusahkan aku. Tapi kalau kawan-kawan, tak ada, you memang my best friend. Perbezaan, double standard yang kita berikan kepada adik-beradik kita. Sebab ada mata Allah SWT sekalian, ada setengah orang kaya yang kita baca pembacaan dia. Nak azan dulu? Tak azan? Saya baca pembacaan. Dia kaya, dia mengkayakan adik-beradik dia. Kaya sungguh. Contoh almarhum Umar Mukhtar, Abang Boceh, contoh. Dia senang, dia menyenangkan adik-beradik dia. Kita setengah ada orang, dia senang, adik-beradik tak senang, tak apa. Aku balik naik Mercedes kampung, adik-adik naik kereta lembu je balik. Tengok aku, nampak kejayaan aku. Kita tak tahu tokoh kereta Viva, Kancil, Myvi, Viva, Kancil, Myvi. Adik-beradik kita motor, pasrah motor. Kamu ni tidak ada perubahan, dia kata. Kita tak nak bantu. Kita bantu orang lain, tapi tak bantu adik-beradik. Ini sekadar motivasi isyak ni lah pada tuan-tuan Allah SWT. Jangan berkira dengan adik-beradik. Walaupun mungkin ada kesilapan dia, kesilapan kita dan sebagainya, tetap Allah tetapkan kepada kita hukum faraid. Kalau tak ada anak laki-laki pada kita, memang akan dapat pada adik-beradik. Tu sebab saya tanya pada orang, nak buat hibah ni sebab apa? Dia kata saya nak buat hibah sebab saya nak tengok harta saya dapat pada anak. Saya suka nak tengok masa saya hidup ni. Tak apa alasan tu. Tapi kalau dia kata saya bagi ke anak saya ni sebab saya tak nak adik-beradik saya dapat sesen pun, maka niat hibah tu dah lari dah sebenarnya. Walaupun sah hibah, tapi niat tu sudah lari. Memang hak kita.
Tapi kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kalau kamu tinggalkan anak-anakmu, warismu dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta. Itu yang sedikit teguran yang saya beri pada tuan-tuan macam Allah SWT sekian. Yang lain tu kita akan sambung pula lah kemudian lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menjadikan kita orang yang minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengar perkataan kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulullah, dan kita akan follow apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut tadi kisah Ustaz Akhwan tu kisah sebenar tuan-tuan. Tuan-tuan bukan saya reka cipta. Tuan-tuan boleh pergi kat Facebook dia, tengok Ustaz Akhwan Afandi, cari mana video yang saya kata tadi, video yang imam murtad. Tuan-tuan akan tengoklah bagaimana pengorbanan dia. Nah, mungkin tuan-tuan boleh buat sama-sama program bersama dengan dia di Sabah di sana, insyaallah. Wallahu alam. Hadza billahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.